Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Alia Akilah binti Muhammad Isyam dan dua lagi rakan saya iaitu Farah Aini binti Abdul Wahab dan Raja Nur Izzati binti Raja Aziz akan membentangkan dan membincangkan tajuk tugasan yang telah diberikan iaitu hak isteri dalam isu pasangan tidak menunaikan tanggungjawab nafkah. Okey, hak dari sudut bahasa ialah benar, kebenaran, kuasa atas sesuatu atau untuk berbuat sesuatu dan ianya ditentukan oleh undang-undang, agama, adat istiadat dan lain-lain menurut Kamus Dewan 2002. Menurut istilah, hak ialah sesuatu yang dapat dipunyai atau dikuasai. Firman Allah SWT artinya dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dari surah Al-Baqarah ayat 228. Okey, apakah itu nafkah? Nafkah menurut istilah ialah mengeluarkan belanja atau sara hidup kepada mereka yang wajib atas seseorang itu untuk membiayainya. Biaya yang dimaksudkan ialah semua hajat dan keperluan pelajaran, makanan, ibadat, tempat tinggal dan sebagainya. Dari surah Al-Syarbini ayat 425. Hak nafkah yang wajib diberikan kepada isteri boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu nafkah zahir dan nafkah batin. Nafkah zahir ialah suami wajib memberikan belanja untuk makan, minum, pakaian dan tempat tinggal isteri sesuai dengan kemampuannya mengikut ketetapan Islam. Terdapat banyak suruhan dari Allah dan juga hadis mengenai hak zahir iaitu dari surah Al-Baqarah ayat 233, surah Al-Talaq ayat 6 dan juga dari Muawiyah Al-Qushairi, hadis riwayat Abu Dawud. Ayat-ayat dan hadis itu menjelaskan bahawa setiap suami bertanggungjawab memberi makan, pakaian kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya. Suami tidak boleh memberi makanan dan pakaian kepada isterinya lebih buruk daripada apa yang dimakan dan dipakai suaminya. Begitu juga kadar makan dan pakai yang menjadi hak isteri diberikan mengikut kadar yang mampu diberikan oleh suaminya. Di dalam hal ini, isteri tidak boleh meminta sesuatu yang di luar kemampuan suaminya. Akan tetapi, sekiranya suami mampu memberikannya lebih tetapi tidak diberikan, maka dalam situasi ini, isteri dibenarkan mengambil harta suaminya. Okey, nafkah batin pula. Nafkah batin bukanlah berkisarkan perlakuan seksual semata. Seks hanya salah satu cabang bagi maksud nafkah batin. Selain seks, berkongsi masalah, mendengar luahan isteri, berbual dan bermesra serta mendidik ajaran agama terhadap isteri juga termasuk dalam definisi nafkah batin. Seperti yang kita ketahui, hukum tanggungjawab memberi nafkah diamanahkan kepada suami ke atas isterinya adalah wajib. Bagaimana pula hukum bagi suami yang mengabaikan pemberian nafkah? Dalam situasi ini, hukum itu terbahagi kepada dua. Jika suami sengaja mengabaikan pemberian nafkah kepada si isteri dan juga isteri itu tidak reda, maka suami itu akan berdosa kerana telah dikira menzalimi isteri yang terpaksa meminta-minta pada orang lain. Dan nafkah tersebut akan menjadi hutang bagi pihak isteri. Justru perintah pemberian nafkah kepada isteri apabila ianya ditinggalkan, maka ia termasuk dalam perkara yang dilarang. Bahkan Imam Ibn Al-Muhzir rahimahullah berkata telah sepakat para ulama bahawa ke atas seorang lelaki itu kewajipan untuk memberi nafkah ke atas anak-anaknya yang tidak memiliki harta. Bahkan meninggalkan pemberian nafkah kepada isteri dan anak-anak dianggap sebagai satu dosa berdalilkan sabda Rasulullah SAW yang berikut daripada Abdullah bin Amr bin Al-Ash berkata yang bermaksud cukuplah seorang lelaki itu dikira berdosa apabila dia mengabaikan tanggungjawabnya ke atas sesiapa yang berada di bawah penjagaannya. Riwayat Abu Dawud. Tetapi
Hukum pengabaian pemberian nafkah ke atas isteri boleh dikira sebagai tidak berdosa apabila si isteri reda dengan suaminya. Dalam masyarakat hari ini, meskipun didapati kedua-dua suami isteri sama-sama bekerja, namun tanggungjawab memberi nafkah masih terpikul di bahu suami. Setiap agihan perbelanjaan nafkah perlu dipersetujui antara suami isteri yang bekerja, namun pemberian nafkah kepada isteri masih belum dilepaskan melainkan nafkah itu sudah meliputi 3 perkara asas yang termasuk dalam nafkah wajib, iaitu tempat tinggal, makan, minum dan pakaian. Walau bagaimanapun, isteri boleh membantu pengagihan nafkah yang sesuai. Sumbangan isteri kepada keluarga ini dikira sebagai sedekah yang akan dibalas dengan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suami yang tidak memberikan nafkah terhadap isteri dipanggil nusyuz. Dr. Muhammad Zuhaili memberikan takrifan nusyuz yang bermaksud seorang perempuan nusyuz ialah derhaka terhadap suaminya dan mengingkari ketaatan terhadap suaminya. Namun, nusyuz bagi seorang suami pula iaitu meninggalkan tanggungjawab dan menyakiti pasangannya. Jika seorang isteri tidak redha akan suaminya tidak memberikan nafkah kepadanya, seorang isteri boleh menasihati suami dan mengingatkan suami tentang tanggungjawab dan memberikan amaran terhadap suami tentang balasan Allah SWT dengan perbuatan zalim seorang suami tersebut. Selain itu, jika ianya tidak berhasil, seorang isteri boleh meminta ataupun mengadu terhadap hakim ataupun mana-mana pegawai bertugas untuk mengenakan tindakan yang sesuai untuk memperbaiki tindakan suaminya itu. Sekiranya masih belum mampu mengubah keadaan tersebut, seorang isteri boleh menghantar wakil sebagai orang tengah untuk mendamaikan ataupun memisahkan mereka. Lelaki yang berakad nikah bermaksud sudah bersedia untuk memikul tanggungjawab. Suami perlulah mencuba untuk melakukan tanggungjawab sebaik mungkin dan tidak mengabaikan tanggungjawab terhadap isteri. Setiap suami dan isteri mempunyai peranan dan hak masing-masing yang harus dihormati antara satu sama lain. Keredaan isteri terhadap suami tidak memberikan nafkah pula tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menyerahkan semua kerja terhadap seorang isteri. Jika seorang isteri tidak redha terhadap suami yang tidak memberikan nafkah, beberapa pendekatan boleh diambil seperti yang dianjurkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah bagi menangani masalah ini. Antaranya menasihati suami, meminta bantuan orang ketiga ataupun meminta bantuan mahkamah syariah. Jika suami dan isteri konsisten dengan kewajipan dan hak-hak mereka, hal ini dapat mempereratkan lagi cinta dan kasih sayang antara mereka. Hal ini juga dapat menjauhkan segala kemungkinan timbulnya perselisihan faham dan pertengkaran di dalam rumah tangga tersebut. Sekian saja untuk hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.